Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Saya akan teruskan dengan kisah misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kalau sudah bersedia, saya akan mulakan dengan pengalaman-pengalaman di hujung talian di 669-11897 dan juga kisah-kisah melalui kiriman SMS dengan kodnya Club KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Teman Ria 897, saya akan bacakan kisah yang pertama dari kiriman email yang saya terima. Datangnya daripada pendengar yang bernama Raihan, berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Raihan mengatakan beliau pernah mengalami satu peristiwa yang menyeramkan, dan ini berlaku apabila beliau ke seberang tambak. Dari Singapura ke seberang tambak, sebenarnya dalam perjalanan nak balik kampung lah, menuju ke arah rumah makciknya. Dan ketika itu beliau dengan keluarga dah buat perancangan nak balik kampung. Dan waktu ini dimaksudkan adalah seminggu sebelum bulan Syawal. Jadi tahun yang disebutkan dalam cerita ini seminggu sebelum Syawal, iaitu 3 bulan Ramadan. Raihan dan keluarga dah merancang untuk balik kampung. Oleh kerana di tempat tugasnya, temannya menghadapi satu kecelakaan, jadi terpaksa beliau tangguhkan. 2 hari ditangguhkan sebelum dapat orang mengambil alih tugasnya. Jadi inilah, seminggu sebelum tu keluarganya sudah pun berangkat menaiki kenderaan. Raihan tidak memandu dan tak ada kereta dan tak ada lesen. Jadi bila keluarga berangkat, dia terpaksa tinggal di Singapura selama 2 hari kerana temannya menghadapi satu kecelakaan. Diteruskan dengan pengalaman Raihan bila sampai di Malaysia. Waktu itu saya katanya di sini lebih kurang pukul 11 malam. Dan saya ni masuk Johor mencari pemandu teksi yang boleh membawa saya langsung terus ke Batu Pahat, KC. Jadi Raihan mengatakan dalam kiriman email, ada seorang pemandu teksi ini setuju untuk membawa saya ke Batu Pahat dengan bayaran sekian-sekian. Dalam perjalanan setengah jalan KC, hujan mula turun, semakin lama semakin lebat. Saya duduk di bahagian belakang, seronok berbual dengan pemandu teksi. Berbual tinggal di mana, dah berapa tahun dia memandu. Sedang berbual, saya ternampak ada seorang makcik di tepi jalan agak jauh. Pakcik itu pandu dengan perlahan sebab kami sedang seronok berbual, kata Raihan. Kemudian saya kata pada pakcik, Cik, berhentikan sekejap cik teksi. Pakcik ini berhentikan teksi. Makcik ini sedang berjalan di dalam hujan, KC. Hujan yang boleh dikatakan sedang nak lebat. Saya pun turunkan tingkap sedikit. Saya panggil, Cik, Assalamualaikum. Makcik itu tak menyaut, tapi makcik itu berhenti. Kemudian pakcik tu toleh, kamu berbual dengan siapa? Ni tak ada. Bang, jangan marah bang saya... Kejap Cik nak pergi mana? Saya tumpangkan nak. Makcik tu tak bercakap. Pakcik tu tanya lagi, kamu berbual dengan siapa? Saya naikkan balik tingkap. Ni tepinya ada makcik bang. Bila saya toleh lagi, makcik tu dah hilang, KC. Kemudian kata Raihan, pakcik tu tanya, kamu berbual dengan siapa tadi? Cik tak nampak ke tadi ada makcik kat tepi sini? Kamu biar betul, aku tak nampak orang pun. Tak apalah KC. Betul KC. Dalam keadaan hujan lebat, saya keluar dari teksi tu. Saya duduk depan sebab takut duduk di belakang seorang diri. Dah 11 lebih malam, KC. Masuk teksi dalam keadaan kebasahan. Jadi bila saya keluar, kata Raihan, keluar dari teksi,
Bila dah keluar nak pergi ke tempat duduk depan, saya harus berjalan lah. Bila berjalan ke depan tu, terperanjat Casey apabila ternampak makcik yang tadi tu. Rupa-rupanya dia bukan hilang, dia sedang duduk menyangkung kat depan sana. Jadi dalam keadaan hujan, saya tanya, "Abang, ada payung tak?" Jadi betul-betul dekat taksi, tepi taksi tak ada payung. Saya keluarkan payung, saya berdiri. Bila berdiri dengan payung, saya menuju ke arah makcik tersebut. Awal tadi ingatkan dia hilang, rupa-rupanya dia menyangkung. Kemudian saya pergi ke arah makcik tu. Saya tanya, "Cik, makcik nak tak tumpang? Makcik nak ke mana saya hantar?" Makcik tu toleh. "Kau jangan kacau aku boleh? Kau jangan kacau aku boleh? Aku tengah tunggu anak aku." Para pendengar Ria 897. Kata Raihan, bila saya rasa ada benda yang tak kena, saya masuk balik dalam teksi, dah tutup payung semua, duduk bahagian depan. Pakcik tu tanya lagi, "Kamu berbual dengan siapa?" Pakcik, tak nampak ke kat depan tu ada makcik?" "Aku sumpah tak nampak orang. Kamu dah tadi cakap seorang. Kamu tahu tak?" Casey, bila saya dikatakan saya berbual seorang, saya terperanjat dan memang benar tengok lagi makcik tu dah hilang. Dengan segera pemandu teksi itu beredar dari sana dan hantar saya ke kampung di kawasan Batu Pahat. Itulah pengalaman yang dikirimkan oleh Raihan, kisah misteri di FM 897. Jangan ke mana-mana, sebentar nanti akan saya teruskan dengan kisah selanjutnya. Kalau tadi kisah dari orang Singapura ke Batu Pahat menaiki teksi dan dalam perjalanan nak buat baik, tiba-tiba orang yang dia nak tolong, nak bantu tu mungkin bukan manusia. Pertama kali hilang, ingatkan hilang, rupa-rupanya menyangkung. Tapi kali kedua tu pemandu teksi tersebut katakan tidak nampak apa-apa, walhal Raihan mengatakan yang dia nampak ada seorang makcik dan awal tadi sedang berbual dengan makcik tersebut. Dan dia tak pastilah adakah benar makcik itu manusia ke tidak ke, ataupun pemandu teksi itu ajak gurau ke. Tapi itulah peristiwa yang menghantui beliau. Terima kasih pada Raihan di atas kiriman SMS anda ataupun email anda. Sekejap lagi akan saya ketengahkan. Ini kisah daripada seorang pendengar. Ini juga dari seberang tambak nampaknya. Pendengar dari Malaysia yang berkongsi. Dan ini dari Kak Juriah. Kak Juriah dari Johor Bahru berkongsi tentang satu kejadian yang menakutkan berlaku di kampungnya, dan saya tak nak sebut nama kampungnya. Satu kejadian yang berlaku di kampungnya. Oleh kerana kejadian itu, beliau telah menggesa suami supaya berpindah ke bandar. Jadi apakah pengalaman Kak Juria, pendengar dari Johor, berkongsi kisahnya dalam Misteri Jam 12 selepas pesanan berikut ini. Apa khabar pendengar Ria 897? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Casey, tolonglah ketengahkan pengalaman saya. Nama saya Kak Juria dan saya pendengar peminat setia Casey, rancangan Misteri Jam 12 dari Johor Bahru. Kakak tinggal di sebuah kampung di Johor. Dan Casey, sebenarnya kakak ni adalah orang Melaka. Oleh kerana suami kakak ni bertugas di Singapura, terpaksa kami berpindah rumah. Dari kampung di Melaka berpindah di sebuah rumah sewa, merupakan juga rumah kampung, tapi di salah sebuah kawasan di Johor. Dekat Casey nak ulang alik Singapura balik ke Johor. Jadi itulah pengalaman yang ingin diketengahkan. Bila berpindah di rumah kampung yang baru ni Casey, penduduk kampung semua ramah tamah, baik. Tapi tak tahulah apakah latar belakang kampung tersebut. Sampailah satu malam ketika kakak sebenarnya sedang duduk di katil. Rumah kampung kami adalah rumah kampung yang berkolong. Bawahnya tu boleh masuk lah. Ada kolong lah, kata beliau, Kak Juria. Sedang satu malam kakak duduk di atas katil. Anak kakak seorang, anak gadis berusia 13 tahun, sedang tidur dalam biliknya. Kakak dalam bilik dan suami pula waktu itu overtime. Suami bertugas sebagai kontraktor di Singapura. Kadang-kadang kalau dia overtime sampai rumah 1 pagi, 2 pagi. Dan waktu itulah suami sedang overtime, kakak ni dalam bilik sedang membaca majalah. Tiba-tiba dengar bawah lantai bum, bum, bum beberapa kali. Macam ada benda ketuk dari bawah lantai. Jadi kakak, bunyi apa ni? Kakak pun buat bodoh pada mulanya bila dengar. Lat beberapa minit bunyi sama lagi, bum, bum, kuat. Kemudian kakak cuba jenguk-jenguk, cuba lihat lantai kakak yang ada lubang tu, tapi tak nampak apa-apa, kata Kak Juria. Kemudian bunyinya berhenti. Lebih kurang setengah jam hingga 40 minit setelah gangguan yang pertama.
Anak kakak yang kakak katakan awal tadi sedang nyenyak tidur di dalam biliknya, lari masuk ke dalam bilik kakak. Mama, ada kepala dekat tingkap. Casey, kakak tanya, kenapa ni ada orang mengendap ke? Maklumlah Casey anak gadis. Kakak kata pada anak kakak, tunggu sini. Tak nak, takut mama tutup tingkap. Jadi anak suruh tutup tingkap bilik. Kakak pun tutup tingkap bilik. Kemudian anak suruh kakak tunggu dalam bilik. Kakak ingatkan orang, Casey. Jadi kakak pergi sampai bilik kakak, nampak macam rambut hitam, tapi nampak sebelah belakang. Hei, tak ada kerja lain ni? Mengelak pada orang. Kakak marah. Orang yang sedang ada di tingkap bilik anak kakak. Bila kakak perasan, macam mana orang ni boleh berdiri dekat tingkap aku pula, sedangkan rumah aku tinggi? Tiba-tiba meremang bulu roma. Kakak dengar orang bersuara dari jauh. Ada 2-3 kisi budak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pekik sekuat-kuatnya, kata Kak Juria. Kemudian benda tu hilang begitu saja, Kisi. Depan mata kakak tak tahulah. Kakak tak kelip mata, tapi dia hilang. Tak nampak dia bergerak, tak nampak dia ke mana pun. Dia hilang begitu saja. Kemudian budak-budak itu, daripada tingkap bilik anak kakak, kakak menjenguk. Kak, tutup tingkap kak, tutup tingkap. Tak ada orang bilang kakak ke? Ni bulan penuh ni, tutup tingkap. Jadi kakak tutup tingkap, semua tingkap dalam rumah kakak tutup. Keesokan harinya kakak berkesempatan berjumpa dengan salah seorang budak yang kakak terserempak. Jadi kakak tanya, semalam apa jadi yang kau suruh tutup tingkap? Ada pencuri perompak kampung ni Kak, tak ada orang bilang kakak ke? Setiap bulan mengambang kampung ni kak. Dukun yang tinggal ujung tu lepaskan penanggal. Bila kakak dengar, kakak tak beranjat, Casey. Tapi kakak tak pasti yang kakak nampak tu kepala tanpa badan. Sebab kakak hanya nampak seolah-olah macam kepala dari belakang saja. Bila dengar berita tersebut, kakak terus kata pada suami, pindah ke bandar. Kalau tidak, kakak tak nak duduk sini. Suami dapat pindah. Selepas sebulan duduk di kampung, rasanya tertekan sangat-sangat. Sekarang ini dah jauh dari kampung ... Dan hidup di bandar ni lebih selesa. Walaupun kos tinggi, tapi lebih aman dan selesa. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Dari Kak Juria, Johor Bahru. Saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Terima kasih bagi anda. Ya, pendengar kita dari Johor nampaknya semakin bertambah. Kisah-kisah di seberang tambak, datangnya dari seberang tambak. Terima kasih pada orang-orang Johor yang juga pada teman-teman di Malaysia yang juga berkongsi pengalaman. Cuma kiriman email dari teman-teman Batam belum saya terima lagi lah. Jadi kalau ada teman-teman dari Batam ada kisah misteri di luar negeri ni, seronoklah kita dengar. Bertukar-tukarlah kisah misteri. Dan anda boleh kirimkan email pada saya ke alamat Ria, R-I-A @mediacorp, MEDIACORP, mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg. Anda juga boleh kirimkan email pada saya ke alamat djkc897@gmail.com ataupun ke misteri jam12@gmail.com. Ada 3 alamat misteri, MISTERI, misteri JAM jam 12 lah @gmail.com. Dan saya akan cuba ketengahkan kisah-kisah yang saya terima setiap hari. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama kami dan terima kasih atas kiriman-kiriman email anda. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya selepas pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Dan kali ini kisah kita kembali ke Singapura. Kalau tadi kisah daripada Kak Juria di Johor tentang penampakan hantu penanggal di kampung ni, saya pun terperanjat sebenarnya. Sebelum ini juga ada beberapa kisah berkaitan dengan kampung yang sama. Adakah dari orang yang sama hanya buat-buat cerita ataupun memang ada satu gangguan di kampung tersebut. Dan kisahnya agak serupa penampakan penanggal. Dan tapi kiriman kalau tak silap saya yang saya kirimkan sebelum ini, saya terima sebelum ini, kisah berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu kalau masih saya ingat. Jadi bagaimana teman-teman dia? Kalau anda ternampak macam ada kepala dekat tingkap, nak rumah anda mungkin tingkat 7 ke tingkat 5, tingkat 3. Hai, apa anda buat? Kalau saya tutuplah tingkap, tutuplah langsir.
Saya akan teruskan kisah berikut ini dan kita kembali ke Singapura. Kisah ini berlaku di salah sebuah rumah urut. Dan rumah urut ini saya tak nak sebut lah sebab nanti takut nanti bisnes orang kan mengganggu bisnes, hilang pelanggan, susah pula saya pula dipersalahkan. Jadi saya akan rahsiakan nama rumah urut ini. Popular lah di Singapura. Dan ini apabila seorang anak telah pun menemani ibunya pergi ke rumah urut di salah sebuah kawasan di Singapura. Rumah urut ini memang cukup terkenal. Jadi anak ni hantar ibu sampai ke kedai ataupun rumah urut ni ada tempat tunggu pelanggan untuk tunggu. Jadi ibunya masuk ke dalam salah satu bilik diurut dan anaknya sedang duduk menantikan ibunya yang urut selama 1 jam setengah. Apa yang berlaku, pengalaman yang menyeramkan ini dikongsi bersama oleh pengirim kita yang namanya Yati, Haryati berkongsi pengalaman peristiwa. Dan kisah ini berlaku awal tahun 2011 pada bulan Januari. Dan adakah benar kisah ini? Kita akan ikutilah pengalaman dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Haryati dan Casey tolong 4 kali tolong. Bacakan pengalaman saya dan ketengahkanlah dalam MJ12. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa. Waktu itu saya menemani ibu saya pergi mengurut di salah sebuah rumah urut. Tak nak sebut nama kedainya di Singapura. Saya sebut nama syarikatnya di sini, kata beliau, bukanlah nak memburuk-burukkan, tetapi hanya berkongsi pengalaman yang berkaitan dengan rumah urut yang dimaksudkan. Tapi saya akan rahsiakanlah, hanya untuk mata saya memandang sajalah ya. Kata beliau, kata Haryati, bila ada hantar ibu saya, waktu itu sekitar pukul 8 malam, appointment. Saya telah pun buat appointment untuk ibu saya untuk ke rumah urut pukul 8 malam. Sebab saya bertugas 9 pagi 6 petang. Jadi 6 petang tu dari pejabat saya balik rumah jemput ibu. Selepas jemput ibu saya terus langsung ke rumah urut. Jadi itulah perancangan yang telah pun diatur oleh anaknya, kata Haryati. Bila sampai ke rumah urut tersebut, saya pun hantarlah. Banyak kedai-kedai di sekeliling kawasan tu dah tutup. Tapi rumah urut ni antara satu kedai yang masih buka. Saya masuk dalam, wangi kisi kedainya, dibakar wangi-wangian. Masuk memang tenang, tak terang, tak gelap. Lampunya sama-sama sahaja, disambut dengan baik. Jadi ibu saya pun masuk ke salah sebuah bilik dan saya disuruh tunggulah. Tempat menunggu ni ada sofa yang selesa, ada air minuman disiapkan. Dan saya pun tunggu. Kemudian saya nampak ada budak kecil, anak perempuan sekitar usianya 5 tahun lari-lari di kawasan dekat menunggu tu. Kebetulan saya ni sedang makan gula-gula. Saya pun keluarkan gula-gula, saya panggil, Dek, sini Dek. Budak tu datang. Saya kasih dia gula-gula satu. Dia tak ada tangan, dia ambil gula-gula saya, dia makan. Kemudian dia lari. Sedang saya seronok bermain dengan telefon bimbit saya, sedang periksa Facebook, sedang update Facebook saya. Kemudian keluar makcik yang urut tu ambil sesuatu. Dan kemudian dia masuk balik. Tapi saya tak perasan budak tu dah hilang, dah tak ada kat situ, kata Nur Hayati. Jadi apa yang berlaku Kisi? Lebih kurang dah 1 jam setengah ibu saya pun keluar, dah habis mengurut, saya pun bayar duitnya dan sebagainya. Kemudian saya tanya, anak awak mana sebab saya nak kasih duit lah sedikit, duit zakat. Jadi kata Hayati, saya tanya, anak awak mana Anak mana? Anak siapa? Tak, tadi ada budak kecil kan, anak budak perempuan 5 tahun lari kat sini. Mana budak tu Budak kecil? Dalam kedai ni tak ada budak kecil. Saya seorang yang jaga, semua dah balik. Tak adalah, tante anak jiran sebelah tak? Tak. Kedai semua tutup, awak nampak siapa ni? Kemudian Kisi, dekat kaunter kedai urut tersebut saya nampak ada gambar. Budak ni. Astaghfirullahalazim, awak nampak budak ni? Budak ni dah tak ada, dah ada meninggal. Ini anak majikan saya. Awak biar betul. Saya tadi nampak tau, saya kasih dia barang tadi. Tak adalah kak, jangan main-main lah Kisi. Oleh kerana situasi dah terlampau tegang, pengendali kedai tersebut sampaikan minta izin
Cik, minta maaf Makcik boleh tunggu sekejap tak? Saya tutup kedai. Meremang bulu rumah saya, Casey. Mak saya sampai pegang tangan. Kakak tu dengan segera, Casey, matikan lampu semua. Kemudian mak saya tegur, kalau ya pun satu lampu buka lah dekat belakang tu, tak baik gelap-gelap macam ni. Kakak tu dengar kata mak saya, dia buka satu lampu bahagian belakang. Bila keluar dari kedai itu, dah kunci pintu semua. Meremang bulu rumah masih belum berhenti. Kemudian kakak tu tulis, awak betul ke nampak budak tu? Kak, betul kak, saya nampak budak tu lari dekat sini. Itu anak majikan saya, dia meninggal dunia. Tak apalah, terima kasih Kakak tu balik, saya pun dengan ibu saya balik ke kenderaan dan pulang ke rumah. Ibu saya tanya, kau betul ke nampak budak? Betul mak. Kisah itulah pengalaman peristiwa yang menakutkan di rumah urut ... di Singapura. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia kisah macam-macam kiriman. Seram pula saya. Berkongsi pengalaman daripada akak kita ni. Terima kasihlah pada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan awal tadi kisah tentang salah sebuah rumah urut lah di Singapura yang diketengahkan. Dan cuba anda bayangkan dalam kedai tu rupa-rupanya ada seorang pekerja saja yang belum lagi pulang. Dan pekerja itu yang telah pun mengurut ibu kepada pengirim kita ni. Beliau sedang duduk menantikan ibunya habis sesi urutan. Ternampak seorang anak kecil beri gula-gula dan sebagainya. Bila akhir nak balik tu nak kasih duit zakat lah konon. Jadi tanya budak tu mana. Ternampak pula gambar kat depan budak ni dah meninggal. Sampaikan tuan punya pekerja di kedai ni sampai minta tolong pelanggan tunggu sekejap. Cik, tunggu kejap boleh tak? Saya nak tutup kedai. Saya rasa kalau saya tukang urut tu pun saya akan cakap macam tu lah. Pakcik, makcik kejap saya tutup kedai, makcik temankan kejap boleh? Dan dalam dialog tadi yang diketengahkan oleh pendengar kita, beliau mengatakan ibu saya tu sampai menegur kalau boleh bukalah satu lampu dalam kedai ni, jangan semua gelap. Adakah memang benar disuruh kalau kita ada keluar dari rumah kalaupun ada kedai, kalau boleh jangan biarkan kedai kita gelap ataupun rumah kita gelap lah kalau kita nak keluar di waktu malam. Setidak-tidaknya lampu tandas ke, lampu bilik ke, lampu dapur ke, ruang tamu harus dihidupkan lah. Adakah sejauh mana kebenaran ini supaya mungkin dengan niat tidak ada makhluk-makhluk akan duduk dalam rumah? Saya pun tak pasti. Mungkin anda pernah dengar nasihat sedemikian rupa. Buka lampu dapur nak keluar ni. Jadi ikutlah. Kita pun ikut tapi tak tahu apakah sebabnya. Mungkin ada tak? Cara-cara yang dikatakan awal tadi anda ada lakukan dan anda pernah dengar apakah alasannya disuruh buka lampu dalam rumah bila nak keluar di waktu malam. Saya akan terus ke hujung talian. Anda boleh hubungi saya sekarang 66911 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik teman-teman, Misteri Jam 12 saya akan buka talian 66911 897. Sila hubungi saya sekarang dan bersama saya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Lin sini. Lin, buat panggilan dari mana Lin? Bukit Panjang. Dan ya saya. Nak tanya nanti jam lepas pasal ambil nombor kat dekat kubur Cina. Nombor kubur Cina? Yang minta nombor, beli nombor. Oh, tak tahu pula. Itu ada orang pada kongsi lah. Saya lupa bila. Ada teman kawan saya katanya ada dua ni meninggal habis maknya pula kena kan. So, kawan saya tadi baru bilang dia nak cuba tolong. Nak ubatkan. Jadi apa yang berlaku ni? Sebenarnya kisahnya tentang siapa? Ibu anda? Bukan ibu saya. Habis? Saya dengar. Jadi kawan cuba dapatkan nombor telefon dengan Casey. Dia cuba nak menolong orang yang sakit tu. Itu saya tak ada nombornya lah. Tak ada nombornya. Tak ada. Okey, pasal plan yang apa? Hidupkan lampu Hidup ada apa-apa nak kata? Silakan. Betul. Kalau hidupkan lampu memang kalau kita tidur malam pun mesti nak buka lampu. Mesti satu lampu mesti harus Satu lampu mesti harus. Jadi tak boleh gelapkan lampu terus. Kalau kadang saya selalu pesan dengan kawan, kalau kau nak tidur sekali pun bilik air walaupun apa kat dalam pun kau tutup bilik air mesti nak buka satu. Jadi ini anda praktikkan dari kecil sampailah sekarang ya? Sampai sekarang saya ikut arwah nenek saya. Saya ikut.
tak boleh gelapkan lampu. Mesti nak kalau kita gelapkan lampu macam orang gelapkan semuanya gelap macam sesuatu benda yang ada dalam rumah. Tapi manakala kita terangkan katalah jangan digelapkan kalau boleh. Kalau tidur pun yang ada orang tidur buka tingkap. Buka tingkap habis tak suka tutup kerangsi. Kalau boleh tidur buka tingkap tapi tutup dengan kerangsi. Jangan buka tidur, jangan suka buka tingkap. Ini pesanan daripada nenek saya. Kalau apa pun mandi, cuci kaki, cuci muka, semua saya buat. Tapi saya selalunya kalau saya balik mesti ada ikut. Ada ikut anda? Ada. Wah, dan kalau yang ikut tu bagaimana anda tahu yang ikut? Siapa yang nampak? Apa yang dilakukan? Oh, okey. Kalau ikut saya memang cepat rasa. Saya kalau memang cepat rasa, nanti macam bau wangi-wangi apa semua, nanti ikutlah sampai kat depan pintu. Nanti sampai kat depan pintu cakap okey. Saya bilang, saya sendiri cakap dalam hati, awak makhluk saya lain, saya makhluk lain. Jadi apa-apa kat sini awak tinggal kat sini, jangan masuk dalam rumah saya. Tapi kalau saya dah cakap gitu, ini kadang-kadang kalau macam waktu macam petang-petang ataupun kadang-kadang saya buka pintu, nanti bau cuma masuk je. Saya dapat selalu saya dapat bau je. Tapi saya mudah terasa. Jadi benda tu ikut balik lah terima kasih itu pun tadi saya baru tadi berubatkan orang. Tu berubat dengan orang. Anda yang bantulah. Bantu macam dia kena. Itu masalahnya apa tu yang anda kata ubatkan tu? Gangguan ke, kena rasuk ke, saka ke, macam mana? Ini bukan saka ni. Macam orang ni suka dengan ini tapi dia tak dapat ni rumah dia buat. Jadi benda tu bila depan mata gini macam menjelmaan harimau. Jadi macam harimau, jadi dia macam aku tak nak lepaskan gini, aku nak dia juga. Jadi bila kita buatkan dia terus keluarkan lah. Terus keluarkan tarikan. Alhamdulillah dia pun tak tanya dia kalau dia rasa apa-apa ke tidak kan. So dia kata dah ringan lah sikit. Kalau tak rambutnya sampai macam dia garuk-garuk lagi, kepalanya ini kan macam dah nampak botak. Jadi macam kenapa dia kalau cepat kerja tu asyik nak marah je. Cakap ini mesti ada yang tak kena. Jadi saya dengan ikhlas saya bilang okey, saya nak tolong, saya bilang. Jadi bila saya tolong tu alhamdulillah lah, nampak dia dah nampak dia reda sikit lah. Itulah dalam pengalaman saya kalau siapa-siapa yang pulang kerja malam, kita niat kita mohon pada Allah Ta'ala, kita baca nak masuk rumah tu memang baca dia. Apa benda yang ikut kita dah jawab dalam hati, bilang kan kita tinggalkan kat sini, jangan ganggu. Kita tak ganggu awak jangan ganggu kita, tinggallah awak kat sini. Jadi kita beranikan diri, jangan takutkan diri. Mesti nak berani. Kalau kita takut, kata orang kalau kita takut, benda tu makin lama makin dekat. Jadi kita harus beranikan diri. Dan apa yang ada pada diri kita banyakkan berzikir. Sepanjang jalan kita berzikir. Jadi insyaAllah benda tu tak akan datang dengan tak datang dengan pada kita. Tapi alhamdulillah saya dah dapat menolong ni, alhamdulillah lah. Terima kasih Kak. Pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman Ria, saya akan terus ketengahkan satu kisah. Dan ini kiriman SMS respon kepada tentang tutup kedai daripada Suzana. Kata Assalamualaikum Kisi, saya pun ada pengalaman yang menyeramkan. Teringat pula yang berlaku pada saya bila Kisi kata ini dahulu di tempat tugas lama saya. Lebih kurang 10 tahun yang lalu. Wah, lama tu saya selalunya adalah orang yang terakhir akan tutup kedai. Dan kedai saya ni akan tutup pukul 11 malam. Pukul 10.30 akan dah mulalah kunci sedikit dan pack barang-barang semua. Pukul 11 baru saya kunci pintu. Dan kedai saya ni pula terletak di salah sebuah warehouse dalam Kisi. Tak ramai orang akan ada. Tapi hairan kenapalah bos saya nak tutup sampai gitu lambat. Dan saya lah orang yang terakhir selalu akan kena tutup kedai. Jadi kata Suzana, pengalaman yang paling menakutkan
pernah berlaku pada saya. Apabila saya nak tutup kedai, saya berada di depan pintu ni sedang nak kunci, saya terperasan ada orang jalan dalam kedai. Jadi saya pun dalam keadaan kedai yang gelap tu, saya pun masuk ke dalam. Saya tanya, "Excuse me, hello, siapa tu?" Kemudian nampak orang masuk dalam back store. Katanya lah, store di bahagian belakang kedai. Saya pun ikut orang tu. Bila ikut, masuk dalam back store, tak ada pintu keluar kecuali pintu yang kami masuk tu lah. Jadi saya tengok dalam, buka lampu, dah tak ada orang, Casey. Tapi saya memang garanti 100% nampak orang berjalan dalam kedai. Dan saya orang yang terakhir menutupnya. Dan kemudian saya beranikan diri, saya tutup kedai, saya pergi pulang ke rumah dan esoknya kembali ke tempat tugas, tidak ada gangguan. Seminggu kemudian, kata Susana, saya juga orang yang terakhir nak tutup kedai ni. Tengah nak kunci, saya dengar ada orang menangis dalam kedai saya, Casey. Dan setelah kejadian ganggu ni kerap berlaku pada saya pun setiap kali kalau nak pulang, kalau Casey sebut nama syarikat ni dan juga sebut nama saya yang penuh, pakcik yang pernah bertugas sebagai security guard dekat sana mesti kenal dengan saya. Saya akan telefon pakcik tu naik ke atas temankan saya. Nama pakcik tu namanya Pak Mat. Pak Mat bertugas dengan ... security lah. Dan katanya kalau saya nak pulang selepas kejadian menakutkan, saya akan telefon Pak Mat, minta tolong boleh tak naik atas temankan saya. Baik Casey pakcik ni, walaupun dah tua jalan terketar-ketar sikit Casey, dia tetap Casey. Macam mana lah Casey boleh bertugas malam jaga seorang-seorang lagi. Dia ni atas, dia tunggu saya depan pintu. Kemudian saya kunci pintu, kami turun lift bersama. Dan itulah berlakunya setiap hari bila saya nak pulang. Dia akan saya telefon untuk temankan saya turun ke bawah. Terima kasih dari Susana. Yang ini pula daripada Syahrul Reza. Syahrul Reza katakan, Casey memang benar tentang kalau rumah tu tak baik gelap, bukan saja nak keluar malam, bila nak tidur malam pun setidak-tidaknya satu lampu harus dihidupkan. Betul Casey. Sebab saya pernah terkena, tapi bukan saya kata beliau, yang kena anak saya. Beberapa kali anak saya ni baru saja berusia 7 tahun, bila nak malam tu dia nak pergi tandas, dia selalu akan masuk bilik. Kalau tak kejutkan saya, kejutkan ibunya. Jadi kami pernah bertanya kenapa. Dia kata ada perempuan berdiri pakai jubah hitam dekat dapur dalam keadaan gelap gelita. Saya dengar pun takut. Saya dengan isteri terus bangun Casey, pergi dapur, tengok tak ada orang. Tak apalah, hantar dia pergi tandas. Beberapa hari kemudian sama juga, nak bangun malam pergi tandas. Waktu malam dapur gelap Casey. Dia pun kejut lagi. Dia kejut saya. Kata, "Baba, tolong Baba, takut Baba kat dapur ada perempuan jubah hitam." Dan setelah kejadian itu, saya ingat pada pesan pada isteri, pesan pada anak, pesan pada diri saya sendiri, kata Syahrul Reza. Malam tidur, lampu dapur mesti buka. Setelah dah buka lampu, tak ada lagi penampakan gangguan yang menakutkan yang mengganggu anak saya. Itulah pengalaman yang ingin saya ketengahkan. Terima kasih dari Syahrul Reza. Oi, seram betul Awak cakap wanita berjubah ni terbayang saya kat depan mata. Hai, kita akan berehat seketika. Misteri jam 12 akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Teman-teman, Ria 897. Saya akan teruskan dengan kisah misteri. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Hari ini merupakan hari Sabtu, 5 hari bulan November 2011. Dan kita akan bersama dengan Hari Raya Idul Adha. Ya, seperti yang kita pun dah tahu diumumkan. Dan banyak masjid-masjid akan mengendalikan majlis korban. Bagus tu. Kalau boleh bawalah anak-anak anda tunjuk macam mana majlis korban ni dijalankan. Libatkan sikitlah diri dan bangun awal lah. Jangan hari raya pun, hari raya korban ni awak korbankan tidur. Salah. Tak nak korbankan tidur. Betul-betul. Dan lagu tadi anda dengar tu, ya, lagu dari kumpulan Raihan. Lagunya yang telah pun saya putarkan tadi, mana ni, Haji Menuju Allah dari Raihan. Sebelum tu Michael Jackson dengan Thriller. Dan lagu dari kumpulan Al-Jawahiku pun Restu Ayah dan Bonda. Diharapkan ada keluarga, makcik-pakcik anda yang sedang berada di Tanah Suci menunaikan ibadah haji, dapatlah pulang dengan selamat, dapat jumpa dengan orang-orang yang tersayang. Kita doakan mereka semoga sihatlah, sihat dapat menunaikan haji, melakukan dengan penuh kesempurnaan. Dan juga di sini daripada Kak Haja Rakiyah katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Cerita malam ni menarik sungguh. Terima kasih putarkan lagu Raihan tadi, suka sangat dengan
lagu tu. Malangnya lagu ni boleh dengar setahun sekali je bila lagu bila hari haji kalau di internet banyak boleh dengar hari-hari. Dia kata Kak Hajar Rakia Kisi boleh nak ucapkan salam sayang lah kepada haji tahun 96. Lama tu Ya, 96 yang berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih Kisi, terima kasih kembali. Yang ini daripada Encik Haji Husin kata, wah Kisi, sedap betul lagu Raihan tadi untuk semua ahli anggota keluarga yang kenalan-kenalan yang telah pun berada di Tanah Suci, saya doakan semua mereka kembali dan pulanglah dengan ibadah dengan kesucian hati, insya-Allah, kata beliau. Terima kasihlah. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda, macam-macam kisah yang tadi tentang tutup lampu, tentang rumah jangan gelap dan sebagainya. Berkata anda dan macam-macam kisah sebenarnya di Facebook, ramai-ramai yang sedang berada di Facebook Ria ni masing-masing lah berikan pendapat pandangan anda bagus buat je rumah sendiri lah. Ada yang buat lawak, tak apalah, terus kita boleh buat lawak, tapi ingat jangan sampai menyinggung perasaan orang, tu aja. Nak buat lawak tak kisah, boleh dipersilahkan, tapi ingat setiap kali kita nak post sesuatu, kita fikir dulu adakah ini akan menyinggung orang ataupun tidak. Sebab kalau orang buat pada kita dan kita akan tersinggung, maksudnya tak baiklah. Jangan kita buat pada orang kan. Saya akan teruskan dengan kisah pengalaman di FM 897. Dan sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana saluran YouTube saya adalah saluran hari ini nombor 10 yang paling banyak dikunjungi lah. Terima kasih banyak kerana mengunjungi saluran YouTube, mendapat nombor 10 yang paling banyak dikunjungi. Dan saya akan cuba lakukan video selepas ini. Saya akan cuba lakukan video rakaman barang-barang purbakala yang tempoh hari telah pun ditunjukkan di Singapore Expo. Ingat lagi tak kalau anda yang ada pergi? Jadi saya akan pergi ke pusat rawatan ni dan mungkin akan rakamkanlah dan akan dapatkan penjelasan dari orang yang mengendalikan pusat rawatan tersebut dan terangkan beberapa barang seperti keris, ada juga tangkal azimat, wafa, ni semua akan diketengahkan dalam saluran YouTube saya. Dan benda-benda ini saya tak boleh tengahkan di udara lah sebab MJ12 kalau di udara ni hanya satu hiburan. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dan anda boleh hubungi saya sekarang 6691187. Baik teman Ria 897 FM, saya akan ke hujung talian, silakan bersama dengan saya. Dan sebelum tu ada kiriman yang ingin saya sempurnakan pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini daripada Linda. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya Linda nak ketengahkan satu pengalaman peristiwa dan kisah ini tak seram mana pun, tetapi perkara ini berlaku dalam rumah saya. Tahu tak Kisi, sekarang ini rumah saya ni kalau boleh saya beritahu tentang dalam bilik saya. Dahulunya katil saya ni katil jenis yang tinggi. Saya memang suka katil yang tinggi lah dan bawah kolong katil saya memang tidak ada apa-apa. Saya suka bersihkan bawah kolong katil saya. Tapi semenjak 2 menjak ni, bila ada pembantu rumah yang saya telah pun dapatkan khidmatnya untuk menjaga ibu saya yang semakin hari semakin uzur. Katanya saya dengan suami sibuk bertugas, jadi bila nak pergi kerja tidak ada orang menjaga ibu saya. Jadi saya dapatkanlah khidmat seorang pembantu rumah yang dikhususkan untuk menjaga keperluan ibu saya saja. Apa yang berlaku? Pembantu rumah saya pernah menceritakan beberapa kali ternampak ada wanita baring di bawah kolong katil saya. Pada mulanya saya fikirkan dia seolah-olah bergurau senda ataupun ajak main dengan saya. Tapi bila dia berbual tu macam serius dan betul-betul. Dan saya nak tanya ibu saya pun dah susah sebab ibu saya sekarang ini pun dah jarang berbual, berdiam diri. Maklumlah Kisi, dah dalam usia senja dan penyakit tua ni. Jadi saya pun kata pada pembantu rumah saya, tak ada apa-apa, mungkin hayalan. Kemudian ada satu kali ni saya dengan suami hari Jumaat. Kalau hari Jumaat saya kata pada pembantu yang saya akan pulang lewat. Ini maksudnya pulang lewat, saya keluar pergi dengan suami menonton wayang lah, pergi makan dan sebagainya. Jadi saya akan telefon, dan waktu saya telefon tu kejadian menakutkan berlaku. Pembantu kata, ibu bawa katil ada orang baring bu. Jadi saya tanya, itu mak tak? Mak tu saya panggil ibu saya lah. Jadi kata tak, mak sedang tidur dalam bilik sebelah. Jadi saya pun dengan suami saya bila dengar penjelasan baik-baik nak keluar menonton wayang, tak jadi, kami pun pulang. Dan rasakan macam ada benda yang tak kena. Akhirnya pada satu hari bila suami saya
menghantar mak saya ni pergi check up lah, hospital check up rutin. Pembantu rumah saya pula berada di rumah kakak saya, sebab setelah pergi check up, suami akan hantar mak pergi rumah kakak, pembantu akan di sana jaga mak, dan saya pula waktu itu berada di tempat tugas. Bila saya pulang, suami saya belum pulang lagi. Dia ada pertemuan dengan sahabatnya. Sampai rumah, saya pun masuk dan ingatkan dalam rumah ada orang. Jadi apabila saya jalan saja, buka lampu di bahagian ruang tamu rumah saya, terperanjat apabila ternampak di bawah katil, seperti kata pembantu rumah saya, ada orang sedang baring kisi, dan orang itu adalah seorang nenek tua sedang baring lurus. Bila nampak saya istighfar pejam mata, terus saya keluar rumah dan tanya suami di mana dalam keadaan nada ketakutan. Suami saya balik, tak jemput ibu dulu ataupun tak jemput mak saya dulu dengan pembantu rumah yang telah pun ditempatkan di rumah kakak saya. Suami tanya kenapa, saya kata pada suami, ingat tak itu hari Dewi ada kata bawah katil nampak orang? Tadi saya nampak bang. Ya awak biar betul. Jadi setelah kejadian yang menyeramkan itu, bawah katil saya isi segala kotak-kotak kisi yang saya simpan dalam stor. Saya keluarkan semua, semumbat di bawah katil. Setelah itu barulah rasa tenang dan tengok bawah katil itu berisi sentiasa terima kasih dan selamat tengah malam. Hantu ni pun tak boleh nampak tempat kosong, nak menyelit aje. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pembantu rumah nampak di bawah katil rumahnya tu adalah benda. Seram apa nak buat, inilah pengalaman. Okeylah, siapa di antara anda rumah anda ni bawah katil boleh lihat kalau ada, selalunya rumah-rumah orang Melayu ni suka gunakan cadar dan cadar orang Melayu ni akan turunlah sampai tutup tepi katil tu, jadi tak nampak bawah katil. Ada juga yang cadarnya macam cadar seluk itulah, dia kira dia genggam tilam tu macam itulah. Jadi boleh ternampak bawah katil. Dan siapa bawah katil tu kosong, tak ada barang, angkat tangan sikit kat Facebook boleh. Macam-macam kisah malam ini, dan saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita ke ujung talian teman-teman Misteri Jam 12. Hello, selamat tengah malam. Selamat malam Abang Kisi. Siapa bercakap ni? Nama saya Farizan. Farizan, buat panggilan dari mana? Dari Bukit Panjang. Ada pengalaman misteri Farizan Ada saya. Ini tentang pengalaman anda alami ke macam mana? Ni saya pernah mengalami ni, memang okey. Sebenarnya saya ni bekerja sebagai pegawai polis. Jadi kita meronda-ronda kan. Macam kes kita ni, orang terjun, orang mati. Ini bila berlaku ni? Okey, ini jangka masa dia saya rasa last year. Lalu lah. Ni kita orang ni kadang-kadang kita kejar-kejar orang ni sampai termasuk semak-semak kan. Okey, jadi lepas tu ada satu kali ni kejar-kejar orang masuk semak hutan-hutan. Hello? Ya, silakan teruskan. Okey, terus masuk dalam hutan. Kali dah masuk hutan ni ada nampak ni macam sembayang topekong ni lah. Jadi saya dengan kawan saya, tengok ni dah macam lain macam dia. Orang dia tak nampak. Masa kita nampak orang dia keluar ada macam India lah, dia masuk hutan. Dia lari-lari, dia masuk hutan tu dia hilang. Habis kita pun dah dekat tengah-tengah hutan pun dah tak tahu apa nak bikin. Jadi kita telefon lah kita punya operation site kan, bilang dia sekarang kita kat lautan ni, sekarang kita kejar orang, dah hilang orang dia. Habis lepas tu jalan-jalan nampak topekong, topekong sembahyang Cina lah. Habis lepas tu terus bau dia pun ada macam bau wangi ada. Habis lepas tu terus kita dengar macam cakar-cakar, kita pernah ni seram lah. Pelan-pelan terkeluar sampailah dekat dia punya main road situ. So saya dengan kawan saya pasal dah biasa ni kita kerja bertahun ni. Habis tak apalah ni, kali kita dah balik kita punya stesen lah. Dah balik stesen, dah time masa ni untuk rehat sekejap kan. Bila tengah rehat tu terus macam-macam benda dengar orang nangis, ada orang kais-kais. Jadi itulah. Habis saya pun ketika masa ni saya tak fikir apa-apa lah. Saya cakap ni tawakal je lah, ni apa benda pun saya tak tahu kan. Kali saya pergi tandas kali saya dengar ada orang sebut nama saya. Panggil saya tak layan lah. Tak layan, saya keluar, saya nampak di satu benda ni macam benda hitam tau. Rambut panjang, kuku panjang. Lepas tu saya tak tengok, saya toleh lagi benda tu hilang. Itulah satu benda yang saya tak boleh explain lah kan. Jadi buat rondaan ni selalu dengan dua orang lah, dengan satu lagi rakan lah.
Selalu 2 orang ni. Memang selalu 2 orang. Ada tak mungkin panggilan-panggilan orang telefon kata takut ke dalam rumah? Belum lagi lah Ada kes macam-macam. Ada orang tersampuk pun saya pernah pergi. Saya pernah tengok. Oh, orang telefon polis sebab ahli keluarga kena sampuk. Ahli keluarga kena tersampuk. Betul. Oh, jadi apa yang anda lakukan? Kita bukan pakar kan. Kita kan datang situ nak ensure semua okey je lah kan. So sampuk-sampuk ni saya bukan dukun nak buat ni benda. Jadi apa yang anda kata pada keluarga tu? Saya? Apa yang anda katakan pada keluarga tu? Oh, keluarga tu kita selalu nasihat lah. Yang apa ni, dapat bantuan lain macam ini terbaiknya panggil pakar-pakar sendirilah. Pergi temple ke atau gimana ke. Ni kalau nak dengar pun boleh. Saya ada satu cerita ni. Boleh, teruskan boleh. Okey. Alamak, ni saya ni macam important ya. Tak apa, boleh. Kalau ada kisah mengapa tidak silakan. Okey, ni dekat ada satu hari ni lah kita pun ada satu panggilan. Ada cakap anak dia tersampuk. Jadi pasal kita selalu hari-hari dah attend macam gini, macam-macam orang gaduh, orang gini semua, kita pun dah naik boring kan. Kita pergi. Kali saya pun tak rasa apa-apa. Kali tanya ni, anak dia kat mana? Ni keluarga Cina lah. Saya cakap anak dia kat dalam. Dia bilang tak tahu asal-asal anak dia terpekik-pekik. Saya masuk dalam rumah tu. Dia punya rumah dia pun macam seram. Color merah, dah gelap. Dia pun ada sembahyang-sembahyang macam Cina-Cina yang macam apa, sembahyang-sembahyang topekong dia punya patung-patung tu kan. Tapi tak apalah, kita pun bodoh je lah, masuk je. Saya bilang kawan Cina saya. Dia bilang, okay, never lah, this one we together, we go in, we relax lah. Don't be too panic. Kali saya punya hero, saya pergi buka pintu tu. Kali alang terkejut, saya terkejut. Oh, dia punya budak tu, dia macam Spiderman tau, dekat apa ni, dia dekat wall lah. Saya pun terkejut. Saya tutup pintu balik. Saya bilang, alamak, ni dah tak boleh, ni kena pakai backup ni. Tak terkata-kata. Jadi datanglah saya punya bos yang apa ni, datang orang tua ni, nama dia Haji Sharif lah. Saya Haji Sharif, dia datang. Kali dia datang, dia bilang, kenapa? Bang, ni saya tak boleh explain bang ni. Ini lebih teruk pada UFO ni. Habis dia datang, dia buka pintu. Oh, ni lain ni. Jadi itulah, kita try buka lampu kan. Kali dia, alamak, saya tak boleh lupa Abang Kisi. Daripada satu tembok tu kan, dia jalan dah macam Spiderman lah. Saya rasa ini pun tak tahu ilmu apa ni dia punya suara dia kan. Aduh, sekejap suara perempuan, sekejap suara macam suara lelaki, sekejap suara apa. Wah, dia kadang-kadang ada bau macam orang bahasa Siam lah, kadang-kadang bau orang Cina. Alamak, saya pun macam-macam ni, cubaan betul lah. Tak apalah, tugas terima kasih Okey. Cukup menarik abang kita bertugas sebagai pegawai polis ni. Macam-macam panggilan tu dia. Kalau betul-betul kecemasan yang betul-betul memerlukan bantuan polis, telefon lah. Kalau tidak, dapatkan bantuan-bantuan yang dari orang lain lah. Sampai kena sampuk panggil polis. Tak mau lagi polis ada polis macam-macam unit ada dog unit polis ada apa unit lagi dia ada polis Coast Guard nanti dia buat satu lagi polis dia panggil paranormal unit yang datang semua dengan power lah siapakah anda rasa orang yang patut menarajui lah jadi chief polis paranormal unit? Betul kalau hello police, yes, my daughter something wrong lah. Polis datang Okay, this one I got to call my another unit. Calling station over. We need 1 PA unit now. Yes, over. Wah, tu hairan kena sampuk memanggil polis. Dahsyat tu. Dan tadi dia katakan keluarga Cina kena sampuk tu, anak Cina. Jadi bukan orang Melayu je tau. Jadi ini dia masalah ni terbuka pada semua lah. Sebab ada orang tanya soalan, Kisi kenapa orang Melayu kena sampuk? Habis ada rancangan ni orang Melayu lah kasih pengalaman Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kita akan berkongsi pengalaman kisah-kisah pada malam ini dan yang ini daripada kiriman SMS. Anda boleh hubungi saya yang lain 669-11897. Dari Lina di Clementi Avenue 2. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kejadian ini jadi awal tadi pagi saya ni keluarkan ikan dalam freezer untuk defrost lah. Dan dalam pukul 12.30 petang ataupun tengah hari tadi saya pergilah
pergilah ke sinki nak cuci ikan untuk saya masak. Tapi ikan tak ada, hilang. Saya telefon suami, dia kata maybe burung tak yang bawa lari ikan tu. Tapi jendela saya tutup rapat Kisi. Sampai sekarang tak tahu ke mana hilang ikan saya Kisi. Dan ikan saya ni, ikan apa ni, keraci yang seberat 2.5 kilogram. Kalau burung ambil takkan gitu beratnya dia angkat dia. Tapi boleh juga, kata tak boleh Jadi kemana ikannya hilang tu? Entahlah. Ini dia misteri. Kiriman berikut ini dari pendengar namanya SK. Kisi, hari Rabu minggu ini, saya, tunang saya serta teman saya dan pasangan keluar untuk berhibur. Pada mulanya kami keluar bersama teman yang lain. Tetapi berpisah selepas kami makan di tempat kedai makan terdekat dengan kawasan City Plaza. Kemudian kami bergegas ke Boon Lay. Di situ sebuah kejadian yang tidak diingini berlaku. Mulanya kami turun dari teksi dan kawan wanita saya ni mendapati ada cala bala di kedua tangan. Bayangkan, di kedua lengan tangannya lah. Kami semua terdiam lalu masuk ke KTV untuk berkaraoke. Tapi suasana makin menjadi-jadilah. Saya sedang cuba mengubati kawan saya bila kami terlihat kain putih di tepi saya yang seolah-olah macam benda tu lalu imbas. Kami dah takut, terus mula membaca ayat kursi. Tetapi tersekat. Bahkan dia tunjukkan wajah dia dengan terapung-apung di belakang wanita yang berjalan di hadapan pintu bilik karaoke. Benda tu tak lain Kisi, tak bukan makhluk yang nampak tu hantu penanggal. Kiriman-kiriman yang lain ada kata di sini pengalaman-pengalaman daripada Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari pendengar kita namanya siapa ni? Ana udah cuba kirimkan foto pocong yang terperangkap kepada email misteri12@gmail.com. Cuba periksa email dah kirimkan nanti saya akan cuba upload ceritanya hangat. Syukran dari Habib Muhammad. Terima kasih pada Habib Muhammad. Yang ini daripada Kai. Kata Kai, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Waktu itu saya lepak rumah member saya. Rumah member saya dekat kawasan Teluk Belanga. Sebenarnya saya ni dengan teman member saya ni baru beli motor dan baru lulus ujian motor ketika itu. Jadi bila ada lesen baru bila ada motor baru, semangat Kisi. Jadi saya telah pun menunggang motosikal saya, pergilah bermalam di rumah teman. Bila di sana tu sebenarnya niat kami nak modify motor lah, tampal stiker, nak buat tu, nak cuci, biasalah Kisi, girlfriend baru. Jadi sedang kami lakukan di kolong blok rumah kawan saya di salah sebuah kawasan dekat Teluk Belanga. Saya tak nak sebut nombor bloknya. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni jalan. Perempuan ni jalan betul-betul dekat tepi blok lah. Kemudian saya pun sweet lah perempuan tersebut lah. Mungkin dia macam tu lah. Tu abang-abang rip punya panggilan Jadi bila saya sweet perempuan tu, kawan saya ni duduk menyangkung menghadap saya. Saya duduk menyangkung menghadap kawan saya. Jadi wanita tu di belakangnya sedang berjalan. Kawan saya pun toleh. Bila dia toleh, kau ni sweet siapa? Tadi ada awet lah, jambu lah. Sekali saya kata, betul ke? Saya dengan dia pun berdiri. Kami tinggalkan motosikal, action lagi si jalan. Hidupkan sebatang rokok, jalan konon-konon tepi tembok tu. Tengok, mana awet tu? Tak tahu, dah naik tak? Tak apa, duduk balik lah. Jadi pergi balik ke motosikal. Pergi balik motosikal, nampak perempuan yang sama jalan lagi. Tu belakang kau. Kawan saya pusing je, dia jalan di sebalik tembok. Betul Kisi. Jadi saya nampak ni, kawan saya tak nampak. Bila kawan saya pusing, kebetulan pusing saya, wanita tu dah tersembunyi, terselindung di sebalik tembok. Mana ada? Belakang tembok tu lah. Bangun. Saya dengan teman saya ni, kata Kai, kami pun berdiri. Bila berdiri tu menuju ke arah tembok, tengok tak ada orang lagi. Kau biar betul sih nampak orang. Aku nampak tadi jalan sini. Takkan dia hilang? Kali ni baru kita tahu yang ada benda yang tak kena. Naik atas. Kami dengan segera bungkus barang-barang. Saya naik atas rumah teman saya ni. Kita bermalam dan malam tu memang menyeramkan. Teman saya tak seram sangat sebab dia tak nampak. Saya yang nampak. Saya yang rasa seram sejuk. Itulah pengalaman peristiwa. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Tapi sebelum tu di Facebook Riah macam-macam ada kata Zaharuddin kata sweet tak main kot. Kalau panggil pasti dia datang dekat motor tu. Yelah, Azmi kata panggil perempuan macam panggil cincurut. Hilang lah. Wah, ada pengalaman nampak
Yang ini Rio katanya kemaruk budak-budak ni bila pas lesen ada motor tangan tu kata nak modify tu modify ini bila kena tahan dengan TV kena saman membebil macam mak nini. Boy, ada pengalaman nampak Yang ini dari Haneli katanya, Mak Ai macam tak pernah nampak perempuan cantik. Biasalah tengah bawa motor selalu gitu macam bangga lah. Alamak nampak hot chicks lah. Habis pula tengah apa ni betulkan motor. Kira cool lah Dia punya cool factor tu naik 3 tahap lah. Dia sweet ambil kau salah orang. Yang hairan satu je kena satu lagi pusing saya tak ada. Asal nak tengok tak ada. Jadi ini masing-masing punya rezeki lah. Dia kata Ella Eccles kata yang menggatal buat apa? Kan takut sendiri. Itulah macam-macam kisah-kisah pada malam ini. Itu dia. Dan macam-macam pendapat pandangan yang saya terima. Dan saya akan teruskan kisah misteri anda di FM 897. Dan bagi yang dah menang jangan lupa yang dah menang tiket Mi Radio Rocks The Marina, boleh dapatkan tiket anda di Marina Bay Promontory. Dan anda bawa IC anda, harus laporkan diri anda 1 tengah hari di sana, tunjuk IC, bawa lagi 3 teman anda. Anda dapat saksikan konsert bermula 2 sampai 11 malam. Wah, lama tu 2 sampai 11 malam Baik, macam-macam kisah saya terima pada malam ini. Dan kisah-kisah yang ada yang menyeramkan ada yang bertanyakan soalan-soalan yang tak boleh kita tahulah dapatkan jawapannya yang lebih tepat lagi. Dan boleh tanya mereka yang arif. Seperti soalan berikut ini, datangnya daripada Ruhaidah. Apa ni, Casey tolong jangan bacakan kiriman email kiriman SMS yang saya kirimkan tadi. Sebab orang yang saya baru dapat tahu sedang mendengar. Sebaik awak kirim sekarang Hai. Sebaik terima kasihlah Ruhaida. Ni Ruhaida bukan nama sebenar, saya rasa gunakan nama samaran. Saya tak boleh sebut kiriman SMS yang dikirimkan awal tadi, tapi katanya SMS yang dikirimkan awal tadi tu jangan baca sebab orang yang buat ibunya sedang mendengar sekarang ini. Dan Ruhaida bukan nama sebenar, menyuruh saya supaya jangan baca, takut orang tu mendengar sebab ibu saya dah pulih daripada perbuatan sihir yang dikenakan. Macam-macam kes Ruhaida, kalau lain kali macam ni jangan kirimlah. Kalau tidak nanti saya yang jadi salah tau. Jadi kalau rasa-rasa macam ada was-was macam ni dan tak nak ini anggap satu hiburan, satu yang serius, lebih baik awak jangan SMS. Kalau saya terbaca dah satu kes kronik jangan terima kasih. Dan syukurlah saya tak terbaca SMS anda. Saya akan delete dululah sebelum saya terbaca nanti satu hal lagi. Mana ni, sekejap. Okey, dah. Kiriman-kiriman yang lain antaranya yang saya terima di sini daripada pendengar kita. Kiriman-kiriman daripada siapa ni? Sofi kata, Assalamualaikum Gizi. Saya juga seorang pegawai polis dan ingin berkongsi pengalaman yang serupa. Pernah mendapat panggilan dipanggil disturbance call. Okey, sebenarnya disturbance call ini berlaku pada jiran sebelah. Yang telefon kita orang Cina lah, jiran sebelah. Dia kata malam-malam bising orang pekik-pekik. Jadi saya dengan partner saya datanglah attending to disturbance call. Bila sampai letakkan kenderaan polis kami di tempat loading unloading, dengar kisi kuat perempuan pekik sekuat-kuatnya. Jadi saya pun dengan teman saya, partner saya mendongak ke atas dan kita pun pergilah menuju ke arah rumah Cina yang buat laporan tersebut. Keluar dari lift dah dengar terpekik-pekik. Jadi saya pun ketuk rumah orang Cina yang buat aduan tu. Kemudian dia kata, you see very noisy, cannot sleep, you know. Jadi saya kata, okay, sorry. Saya dengan teman saya pergi ketuk rumah orang sebelah. Ketuk beberapa kali, tak ada orang buka. Saya ketuk lagi, excuse me, polis. Yang buka orang Melayu kita. Minta maaf cik kak, kenapa kak bising-bising kak ni? Orang orang sampai komplain. Saya katalah. Dan dia kata, oh tak kak, anak saya kena tak bang, anak saya kena sampuk. Kata makcik yang buka pintu.
kena sampuk, awak nak dapatkan bantuan tak? Jadi dia kata tak ada, sekarang ni tengah usahakan, kata beliau. Jadi dia pun tutup pintu dan kemudian saya pergi ke rumah jiran sebelah. Saya kata this one disturbance call, dan dia tanya kenapa. Saya pun jelaskan anak jiran sebelah ni kena rasuk dengan tu. Dia tak percaya, dia kata kalau boleh suruh senyap lah, saya nak kerja, nak tidur besok. Jadi saya dengan teman saya pun terpaksa pergi rumah makcik tu lagi, ketuk pintu lagi. Makcik tu buka dan makcik tanya, ada apa? Boleh tak? Saya dah tak tahu macam mana nak cakap ni. Kata abang ni lah, ini daripada apa yang saya fahamkan lah. Dan dia kata, cik, kalau boleh cik cepat-cepat lah panggil pakar datang cik. Nanti sebab kalau tidak nanti ada ramai mengganggu jiran yang nak tidur ni. Makcik minta maaf tak apa-apa, saya faham. Saya pun jalan. Dia kata okey, saya kata pada jiran sebelahnya, makcik ni akan dapatkan seseorang bantuan dan awak tunggulah dalam masa 1 jam ni. Dia kata okey. Pun tutup pintu, saya pun dengan teman saya turun dan itulah pengalaman yang kami dapatlah disturbance call ketika bertugas berkhidmat di waktu malam. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Ada soalan yang tanya Kisi, tadi ada yang sarankan rumah jangan matikan lampu. Kalau cuti 1 minggu macam mana? Cuti 1 minggu tu tolonglah sebab tu kita juga kalau kita bercuti lama ini disarankan dan pernah saya baca sejauh mana kebenarannya, tanyalah mereka pada yang ahli yang pakar. Tapi katanya kalau kita cuti panjang mungkin seminggu, sebulan tidak ada rumah, kita diberitahu supaya kunci itu kita serahkan pada orang yang kita boleh percayai, mungkin adik-beradik, ipar duai, suruh datang dan jenguk rumah kita. Jenguk tu bukan setakat buka pintu tengok, bukan kalau mungkin hari ni, tak hari ni, lusa solat dalam rumah tu lah. Jadi supaya nasi-nasi yang terbang kat luar ni tahu rumah tu ada tuan rumah dan rumah tu masih ada penghuninya. Jadi itulah yang disarankan kalau bercuti panjang tu seminggu 2 minggu tu serahkan kunci pada kakak adik-beradik. Kalau anak-anak tak ikut okeylah, kalau anak-anak semua ikut rumah tu kosong, adik-beradik supaya jengukkan dan lakukanlah ibadah dalam rumah yang dimaksudkan itu. Baik, kita akan terus dengan pendengar kita di ujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Itu dia. Buka talian, tak nak bercakap. Macam mana ni? 669-11897. Kalau ada kisah misteri, sila hubungi saya sekarang. Dan kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda seterusnya ini. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nama saya Sarah. Farah? Sarah. Kara, buat panggilan dari mana ni? Dari Pernis. Dan ada pengalaman, silakan dengan pengalaman anda. Pengalaman, okey. Ini berkenaan dan saya ya. Mereka ni baru masuk kat Singapura. Jadi sewa di rumah saya. Jadi saya duduk di rumah saya dah berapa tahun. Tak ada masalah. Jadi anak-anak saya pun tak ada komplain pasal apa terjadi dalam rumah ni. Alhamdulillah lah. Jadi budak-budak ni diorang bekerja malam, maaf bekerja pagi, jadi baliknya malam. Roga tu kasut kan, kadang kasut saya jadinya gitu kopi. Jadi kalau diorang balik malam kan sunyi kan, jadi aku masuk saja kat rumah, takut tak baca apa-apa kan. Macam saya selalu menggalakkan anak-anak saya suruh sebelum kalau kita balik lambat kan, kalau luar rumah tu kalau boleh jangan masuk dulu lah, dalam 5 minit ke 10 minit barulah kita baca kan, lepas tu barulah kita beri salam. Dah ada beri salam baru kita langkahkan kaki kanan masuk ke dalam terus langsung tutup pintu apa lah. Jadi saya punya tanya ni, dia kerja balik malam tu asyik kisi. Bila dia balik malam tu dia tak beri salam. Jadi keputusannya benda tu mengikut dia dan mengganggu dia. Jadi dia cakap kawan dia dah pergi kerja pagi tu. Bila dah pergi kerja, dia masuk kerja lambat sikit lah. Jadi tiba-tiba dia cakap kawan dia patah balik. Jadi saya tak tahu, saya kat dalam bilik. Dia bercerita pasal dia cakap dia suka ambil gambar daripada belakang sampai sini. Nak tengok rambut dia kan, rambut dia pendek. Jadi dia gunakan handphone tu ambil gambar belakang lah, kira nak tengok rambut dia cantik macam mana. Jadi bila dia ambil, tiba-tiba
rambut kita nampak macam ikan maya tu, panjang kerincing kan. Tapi lepas tu dia kata ada orang tu macam tunjuk gambar di depan mata dia, tahu, angkat gambar tu depan mata dia dengan kawan dia. Lepas tu kira-kira macam dia dah macam kena apa, macam hayal gitu lah Casey. Kita dengan saya baru 4 hari lepas. So lepas dia cerita tu, dia cakap saya perasaan dia tu macam dekat dalam bilik tu ada paruh bunga lah, ada gambar lah. Jadi saya tu pelik. Saya cakap selama ni saya duduk sini tak ada apa-apa, alhamdulillah kan. Dia kata dia kira duduk sebelah dia. Dia kata orang duduk sebelah dia cakap bahasa apa pun saya tak tahulah Casey. Jadi perasaan dia tu dia dah kena kunci tau. Dia kata badan dia keras. Jadi dia dapat baca kan sikit tu ayat ke apa, terus benda bilang. Bila dia cerita dengan saya, bulu roma saya meremang. Dia cakap betul ke tidak? Dia kata dia ada ambil gambar. Jadi saya cakap okey, tunjukkan pada saya lah, saya nak tengok kan. Dia kata pula handphone tu dia gunakan pakai handphone kawan dia. Jadi dia dah tertukar tau gitu. Kawan dia dah balik Sabah. Dia cakap why not kau pergi SMS kawan kau kat Sabah, suruh dia forward lah kan. Saya nak tengok betul ke tidak kan. Jadi saya pun saya cakap yelah mungkin kau balik kerja malam kan. Benda tu selalu ikut dia tau Casey. Itulah inilah yang saya nak pertengahkan lah Casey. Kadang-kadang dia cakap bila saya padam lampu seluruh rumah gelap tau Casey. Jadi bila dia nak pergi ke tandas tu, dia cakap macam seluruh rumah berdiri tau. Dia cakap macam ada orang lah. Tapi saya rasa rumah saya macam untuk saya tak ada waktu tau. Alhamdulillah lah. Jadi memang betul, kalau boleh lampu jangan dipadam. Lampu mesti nak buka. Saya tak pernah tutup lampu tau Casey. Satu lampu mesti dia buka. Jadi sejak belakang ni bila saya tutup lampu, saya tutup lampu lah. Pasal saya tak nak lalu macam lampu tu macam membazir kan. Jadi saya fikir kesian pula gelap-gelap gelita macam gini. Jadi tak memang betul lah. Kalau boleh tu lampu biar on lah. Jangan dipadamkan lah kalau boleh. Jadi kalau macam budak-budak nak bangun kencing ke apa kan, nak pergi ke tandas, jadi tak rasa terlalu gelap lah. Kadang-kadang bukan apa, untuk dielakkan takut tak gelap kan, tersindur, terjatuh ke apa kan, gelap-gelap. Tapi memang baiklah kalau betul buka lampu lah Casey. Lagi satu Casey, boleh tak saya nak tetap lagi satu? Okey, yang berkenaan tadi yang botol tu yang Casey cakap kan, Teluk Belanga kan? Saya tahu saya rasa saya tahu di mana blok tu. Memang menyeramkan Casey. Kalau Casey tak percaya, satu hari Casey pergi adventure lah. Adventure, Casey jalan di bawah blok ataupun Casey naik di atas tingkat 8 tu. Casey jalan terus daripada atas sampai ke bawah. Kalau nak jalan tengah malam lah Casey. Saya pasal memang tempat dia memang keras. Saya rasa saya tahu. Jadi anda rasa tempat yang sama yang tadi telefon tu lah. Ya betul. Kalau saya pergi ke sana Casey, kalau walaupun hari raya kalau kita jalan sampai ke malam kan Casey, nanti macam nak jalan tempat tu memang takut tau. Anak saya lari, saya pun lari. Macam rasa tu belakang macam ada orang ikut. Memang mengeri. Macam nak naik lift pun sama, saya takut. Jadi memang tempat dia very, kata orang scary lah. Kalau betul-betul Casey try lah pergi satu hari nanti macam mana. InsyaAllah Casey boleh kasih pendapat kan. InsyaAllah. Terima kasih Terima kasih Kara. Okey, terima kasih. Kembali turut bagi dengar kita. Saya akan terus ke hujung talian sebentar nanti. Tapi sekarang kiriman-kiriman betul malam ni banyak kisah yang seronok-seronok ni nak ketengahkan dalam rancangan MG12. Ini saya nak simak kiriman-kiriman SMS ni daripada siapa ni? Daripada Hashim katanya, apa khabar Casey? Ini ada kes kronik. Dan katanya kes kronik ini Casey tak nak balik ke? lah. Dah 12. Salah, 2:12.
Ni saya cuba periksa Facebook saya. Mesti ada orang juga ni. Ada. Terima kasih lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ataupun Raya Korban lah, yang lebih santai, lebih difahami lah. Ada timer lagi Jadi selamat menyambut Idul Adha kepada anda semua, dan semoga cuti ni jagalah keselamatan, dan jangan lupa kunjungilah rumah-rumah, mungkin rumah makcik anda ke yang anda belum pergi tempoh hari tu, makcik tersinggung perasaan ke dan bangunlah sembahyang raya, jangan lupa. Satu lagi ni, terima kasih bagi anda yang telah pun membuat saluran YouTube channel saya Top 10 untuk hari semalam, dan juga terima kasih bagi anda yang like Facebook DJ KC dalam masa sebulan. Hari ini 5 hari bulan, jadi saya buka Facebook saya 6 Oktober yang lalu, dan ini 5 November, hampir sebulan lah, lagi satu hari. Dalam sebulan dah pun mencapai 7,143 likes. Terima kasih banyak-banyak, dan saya akan cuba kemaskinikan Facebook dengan mungkin berita-berita yang menarik. Dan ingat, apa jua saya ketengahkan bukan untuk kita percaya dan bukan untuk kita ikut, adalah sesuatu yang saya ingin ketengahkan, dan ada kalanya salah dari segi akidah. Jadi kena periksa dengan yang pakar, yang arif. Jangan kita percaya bulat-bulat, dan anggaplah semua hanya satu hiburan.